Kepada tembuduka terbuka, Bu? Sekarang susah mau dapat kerja nih kalau tidak pengalaman. JPSM adalah sebagian daripada kerjaan. Saya memilih JPSM karena saya nampak peluang. Terus yang dianjurkan oleh bahagian JPSM, dia sama taraf dengan peluanglah kepada wanita-wanita yang berminat. saya ambil kursus bahagian juru kecantikan dan rambut. Ini yang saya nampak lah, ada program perdagangan, teknikal, semua itu kan memang memenuhi lah cita rasa budak-budak sekarang, remaja yang akan membangun sekarang ini. Memang daripada orang masuk, banyak juga lah yang ITM, banyak school-school lain, tapi JPSM ini macam membantu lagi lah kepada mereka untuk menambah pengetahuan mereka yang mungkin yang di sana tidak ada, di sini JPSM ada. Tidak dapat dinafikan bahwa pengarah-pengarah sebelum saya ini telah pun banyak membawa perubahan dan kemajuan kepada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah. Dan saya hanya dilantik sebagai pengarah JPSM mulai pada bulan April tahun 2008 hinggalah pada masa sekarang. Dan kebanyakan core business JPSM yang ada sekarang adalah merupakan kesinambungan yang telah pun diberi pengiktirafan oleh pihak-pihak stakeholders kepada JPSM sebelum ini. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia atau ringkasnya JPSM telah ditubuhkan pada 1 Julai 1988. JPSM sebelum ini dikenali sebagai Biro Pembangunan Sumber Manusia, adalah dibentuk daripada gabungan dua buah agensi kerajaan negeri, yaitu Institut Tadbiran dan Penyelidikan Awam Sabah, SINAR, dengan Unit Perancangan dan Pembangunan Tenaga Rakyat, UPPTR. Objektif penubuhan JPSM adalah untuk membangun dan menggunakan sepenuhnya sumber-sumber manusia yang terdapat di Sabah melalui perancangan tenaga manusia dan program-program latihan yang teratur dan berkesan. Jabatan baru ini diketuai oleh seorang pengarah, di samping dibantu oleh 2 orang timbalan pengarah yang mana setiap mereka mengetuai bahagian latihan dan bahagian perkhidmatan pekerjaan. Timbalan pengarah bahagian latihan bertanggung jawab terhadap Institut Latihan Teknikal dan Perdagangan ILTP, Pusat Latihan Sektor Awam, dan bahagian penyelidikan pembangunan latihan. Sementara timbalan pengarah bahagian perkhidmatan pekerjaan pula bertanggung jawab terhadap Pusat Perkhidmatan Pendaftaran Pekerjaan dan Pusat Pembangunan dan Perancangan Tenaga Manusia. Untuk merealisasikan objektif penubuhannya, JPSM telah diberikan tanggung jawab melaksanakan kursus dan latihan bagi pegawai perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun. Selain itu, JPSM juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kursus-kursus kemahiran bagi para belia dan lepasan sekolah. Sebahagian kursus bagi sektor awam dan badan-badan berkanun dilaksanakan bersama Institut Tadbiran Awam Negara atau INTAN. Selain melaksanakan kursus dan latihan, JPSM juga menjadi urus setia peringkat negeri bagi penganjuran mesyuarat ketua-ketua jabatan, mesyuarat pegawai-pegawai daerah, dan penganjur Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam. Selain itu, JPSM turut menjadi penganjur bagi beberapa persidangan dan forum di peringkat negeri. BPSM juga telah terlibat di dalam beberapa siri persidangan antarabangsa. Sebagai contohnya, persidangan kebangsaan kumpulan meningkat mutu kerja, kemudian persidangan antarabangsa berkaitan dengan International Association of Administration, dan pada akhirnya Datu Gabriel telah dipilih menjadi presiden. Dan membawa personality yang hebat seperti Edward Di Bono, di mana saya telah juga ditugaskan untuk menjadi pegawai perhubungan kepada Dr. Edward Di Bono. Kemudian kita ada Datuk Fadilah Kamsah. BPSM menjadi tuan rumah kepada lawatan senior staff Hong Kong.
Pemangkin kepada pembangunan JPSM pada awal penubuhannya adalah JPSM bukan sahaja mempunyai corak dan gaya pengurusan yang dinamik, cekap dan berkesan, bahkan slogan berbunyi "Let our best be not good enough" yang diperkenalkan pada ketika itu telah mencabar daya fikir dan paradigma warganya. Bijaksana pernah berkata, tiada iklan terbaik tentang suatu kejayaan, melainkan iklan kepuasan. Namun gambaran falsafah di sebalik slogan JPSM itu adalah sentiasa wujud ketidaksempurnaan. Artinya, sesuatu kejayaan bukanlah titik nokta kepuasan, kerana di sebalik yang terbaik itu tidak semestinya merupakan kesempurnaan hakiki. Justru itu, ia masih perlu kepada penambahbaikan yang berterusan. Faktor lain yang menjadi teras kepada pembangunan JPSM adalah dengan adanya kemudahan logistik seperti kampus utama JPSM yang terletak di tingkat 7 dan 8 bangunan Wisma Muis Kota Kinabalu, kampus latihan dan perkhidmatan di Jalan Maktab Sabah Kota Kinabalu. Selain itu, terdapat juga kampus Institut Latihan Teknik dan Perdagangan atau ILTP di Jalan Pantai Manis Papar dan kampus JPSM Pedalaman di Keningau. Selain kemudahan logistik di kampus-kampus khusus, JPSM juga menempatkan pegawai luar di Majelis Perbandaran Tawau, Majelis Perbandaran Senakan, pejabat daerah Kuala Penyu, pejabat daerah Beaufort, pejabat daerah Ranau, pejabat daerah Keningau, dan pejabat daerah Kota Belud. Dalam usaha kerajaan negeri untuk merancangkan lagi perancangan dan pembangunan modal insan melalui JPSM, BPSM telah dinaik taraf kepada jabatan pada 1 Jun 1999. Walaupun status BPSM telah dinaik taraf kepada jabatan, namun peranan dan tanggung jawab sebelum ini tetap terus dilaksanakan sehinggalah pada 1 Jun 2002 apabila fungsi Pusat Latihan Sektor Awam JPSM dipisahkan menjadi entiti yang berasingan dan seterusnya menjadi agensi baru Kerajaan Negeri Sabah. Sesuai dengan peranan JPSM dalam pembangunan modal insan, sehingga 1 Jun 2002, JPSM telah berjaya memberi latihan kepada 39.060 orang kaki tangan awam melalui pelaksanaan 1.153 jenis kursus sektor awam, tidak termasuk bengkel dan seminar. JPSM melalui ILTP juga telah berjaya memberi latihan kemahiran kepada 6.323 orang belia. Dalam bidang terjaan latihan kemahiran pula, JPSM telah berjaya memberikan latihan kepada 3.174 belia dalam sektor perhotelan, 2.598 belia dalam sektor perladangan, 128 belia dalam sektor perkayuan, 1.127 belia dalam sektor teknikal, dan sebanyak 237 belia dalam sektor informal. Melalui Pusat Perkhidmatan Pekerjaan pula, JPSM telah berjaya mengenal pasti sebanyak 54.535 kekosongan jawatan di sektor swasta. Untuk itu, JPSM telah membantu mendaftarkan seramai 41.412 pencari kerja. Dari jumlah tersebut, seramai 12.306 orang telah dipanggil untuk ditemuduga. Dan akhirnya seramai 7.334 berjaya mendapat pekerjaan. Pada era JPSM mula membangun dan memperkasakan modal insan di Sabah, JPSM sebenarnya telah mengalami dua fasa cabaran yang paling getir, yaitu yang berbahagia Datuk Gabriel William yang masa itu adalah pengarah Sinar telah dilantik sebagai pengarah BPSM yang pertama. Dan apabila jabatan ini yang baru ini diwujudkan, cabaran yang utama yang dihadapi pada masa itu ialah dua jabatan yang berlainan.
budaya kerja yang berbeza, fungsi-fungsinya juga berbeza. Maka timbullah misalnya perasaan ketidakpastian di kalangan pegawai-pegawai dari kedua-dua jabatan ini bergabung bersama. Sudah tentu cabaran ini terpaksa dihadapi oleh pengarah dan juga pihak pengurusan yang baru di BPSM pada masa itu. Apa yang telah dilakukan oleh yang berbahagia Datuk Gabriel William selaku pengarah baru pada masa itu ialah cuba menggabungkan, menyatukan semua dua jabatan yang berbeza tadi dan pegawai-pegawai yang mempunyai budaya yang asing di antara satu dengan lain untuk menyatukan dan antara ciri-ciri kepimpinan beliau yang saya boleh lihatlah pada masa tersebut ialah cuba mendalami hati budi setiap staf pegawai pada masa itu. Dia membentuk satu pasukan. Dia seorang yang hands-on leader dan dia turun padang. Jadi setiap program dan aktiviti yang dibuat telah dia sendiri turut terlibat secara langsung. Cabaran pasca kedua ialah apabila Insan dibentuk pada 1 Jun 2002, di mana kampus JPSM di pedalaman Keningau, kampus latihan dalam perkhidmatan Jalan Maktab Sabah Kota Kinabalu, dan kampus utama JPSM di tingkat 8 Wisma Muis telah diambil alih dan diletakkan di bawah pengurusan pentadbiran Insan. Impak kepada penstrukturan ini, JPSM telah kehilangan 3 buah kampus latihannya yang utama, dan satu-satunya kampus JPSM yang tinggal ialah Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Jalan Pantai Manis Papar. Walaupun penstrukturan baru ini telah memberi impak besar kepada peranan, keanggotaan dan logistik, akan tetapi ia sama sekali tidak mengabaikan objektif penubuhan JPSM. JPSM telah menerokai strategi latihan baru yang lebih giat, rancak dan praktikal. Oleh kerana kursus-kursus kemahiran yang dianjurkan oleh JPSM di Papar itu tidak dapat menampungi keperluan ataupun permintaan bila-bila kita. Jadi untuk kaedah jangka pendek, kita telah melantik beberapa penyedia latihan yang berkualiti, yang bertauliah, yang dilantik, yang ditoleakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk menganjurkan kursus-kursus kemahiran. Kerjasama yang pertama kali kami jalankan dengan JPSM adalah pada tahun 2010 dan ini merupakan kerjasama yang kami buat dalam bidang khusus seni landscape. Syarikat kami sudah bekerjasama dengan JPSM sejak tahun 2007. Yang perkhidmatan kami punya khusus adalah persijilan SKM dalam bidang pastry tahap 1 dan 2. Untuk meningkatkan mutu latihan JPSM bersama dengan kami ialah sentiasa mengkaji mutu pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan lagi keupayaan penyedia latihan dari aspek peralatan atau kemudahan pembelajaran dan pengajaran. Dan akhirnya ialah meningkatkan keyakinan rakyat melalui program-program yang dianjurkan oleh JPSM, melalui pameran-pameran yang disertai oleh penyedia latihan. Sedar tidak sedar, JPSM kini genap 25 tahun beroperasi pada 1 Julai 2013. Berkata orang, kalau tidak ada orang lama, maka tidak ada orang baru. Kata bijaksana pula, perjalanan 1000 langkah itu dimulai dengan langkah pertama. Maka dengan itu, JPSM mengucapkan jutaan terima kasih kepada pucuk pimpinan terdahulu, yaitu Yang Berbahagia Datuk Gabriel William, Yang Berbahagia Datuk Yunus Haji Awang Hashim, Yang Berbahagia Tuan Haji Sudili Sarpin,
dan yang berbahagia Puan Rosalind Chiu. Saya selama 13 tahun bertugas di JPSM dan 3 pengarah yang saya berpengalaman, iaitu Datuk Gabriel William, Datuk Yunus Hashim dan Tuan Haji Sudil Sarpin. Dan ketiga-tiga mereka ini memang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang bagi saya hebat. Seperti Datuk Gabriel William, saya anggap dia seorang ketua jabatan yang visionary ataupun berwawasan. Dia membawa transformasi, trendsetter, dan kehebatan dia juga ialah dia mempunyai keupayaan untuk melihat staf dia yang berpotensi dan menyerlahkan potensi itu bukan saja untuk berkembang mengikut jawatan dia, tugas dia, tetapi juga di luar skop. Puan Rosalind Chiu juga sebagai timbalan pengarah, dia juga seorang pegawai tinggi yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik, terutama sekali ketika berkomunikasi. Saya difahamkan JPSM telah berjaya melahirkan lebih 20,000 pelajar. Sekalipun cabaran utama JPSM mencabar daya fikir kepimpinan dan warganya, tapi hari ini warga JPSM dan rakyat Sabah patut berbangga kerana lebih 80% program latihan kemahiran JPSM layak diberi persijilan Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM dari tahap 1 sehingga tahap 3 dan pernah juga menaja kursus-kursus di peringkat diploma terutama dalam bidang kulineri, pengurusan hotel dan pengurusan pelancongan. Saya mengikuti kursus di JPSM pada tahun 93, yaitu dalam bidang dandanan rambut dan kecantikan. Kemudian JPSM menawarkan saya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang dandanan rambut selama 6 bulan, yaitu kursus Diploma in Hairdressing. Sesuai dengan hala 7 JPSM dalam pembangunan modal insan, JPSM melalui Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan lebih 15 jenis program kemahiran jangka panjang mengikut tahap persijilan SKM di antara 6 bulan sehingga 24 bulan. Antara program kemahiran tersebut adalah mekanik penyejuk bekuan dan penyaman udara, juru kimpal arka logam, mekanik jentera pertanian, mekanik kenderaan perdagangan, juru teknik elektrik, setia usaha, juru teknik otomotif, pembantu juru teknik sistem komputer, pendandan rambut, juru kecantikan, pembantu tabir sistem maklumat, mekanik kenderaan motor dan perkeranian. Saya mengikuti program juru kecantikan tahap 1 dan tahap 2. Saya mengikuti kursus ini karena saya meminati bidang ini. Ya, sepanjang kami berada di sini, kami mendapat kemudahan-kemudahan seperti asrama, tempat tinggal, juga pakaian uniform yang dihaskan satu t-shirt collar warna ungu dan ini warna biru, juga selai seluar, dan selain itu kami juga diberi kemudahan untuk makan tengah hari di sini selama 6 bulan. Saya mengikuti kursus kimpalan. Saya mengetahui kursus ini melalui internet. JPSM ini saya yakin dapat melahirkan tenaga ataupun pekerja yang lebih mahir berbanding daripada institut-institut yang lain. Kepada belia-belia yang berada di luar yang masih penganggur sekarang ini, saya berharaplah mereka mengikuti temuduga terbuka JPSM dan dapat mengikuti
kursus atau bidang-bidang yang mereka minatlah. Semasa fasa pertama era pentadbiran JPSM, kerjasama terutama dalam bidang perhotelan adalah giat dan rancak. Di sektor perhotelan, JPSM pernah menjalinkan kerjasama dengan beberapa buah hotel, yaitu Shangri-La Tanjung Aru Resort, Shangri-La Rasaria Tuaran, Hyatt Regency Kinabalu, Shangri-La Kota Kinabalu, Berjaya Palace Kota Kinabalu, Sabandar Bay Resort Tuaran, Sabah Golf and Beach Resort Tuaran, Manikar Beach Resort, Wilayah Persekutuan Labuan, Waterfront Hotel Labuan, Sheraton Hotel Labuan, Perkasa Hotel Kundasang, Perkasa Hotel Keningau, Renaissance Hotel Sandakan, Borneo Rest House Kota Kinabalu, Lika Square Kota Kinabalu, Nexus Resort Karambunai, dan Sutra Harbour Resort Kota Kinabalu. Manakala dalam sektor perladangan, JPSM telah menjalinkan kerjasama dengan PPB Palm Oil Telupit, IJM Telupit, IOI Corporation, Hapseng Sendirian Berhad, Golden Hope Plantation Lahadatu, Pamol Estate Telupit, Keretam Management Sendirian Berhad, Kelumpang Development Corporation Sendirian Berhad, TH Group Berhad, Batu Putih Sendirian Berhad, Felda Lahadatu, Yapid Mas Telupit, Tek Guan Sendirian Berhad, Asia Palm Oil Lahadatu, Duta Plantation Berhad Telupit, dan Gamo Estate Kunak. Kita selama ni dengan JPSM adalah sangat memuaskan. Kita menerima pelajar JPSM ni melalui Jabatan Sumber Manusia IJM, yang mereka yang menghantar bilangan murid ini kepada QTRC. So kita akan menempatkan mereka di perkampungan kita, dan dari sana kita akan memberikan, dari situ kita memberikan kemudahan-kemudahan seperti penempatan, kemudahan sebagai dapur dan silinder gas, kemudahan sebagai bersukan, semua kita memberikan kepada mereka bila sewaktu mereka belajar di sinilah. So waktu mereka belajar di sini, kita memastikan bahawa mereka mendapat pengetahuan yang secukupnya. Kini JPSM telah melangkah fasa kedua pentadbirannya, yaitu dengan mempelbagaikan lagi program latihannya sehinggalah kepada program-program bersifat informal. Antara kursus paling popular di bawah program ini ialah kursus menjahit pakaian, menggubah bunga hidup, memasak, membuat pastry, housekeeping, andaman, perladangan, perhotelan, landscape, craft tangan, komputer, video, perabot, dan sebagainya. Saya ingin belajar dengan lebih dalam lagi supaya saya boleh membuka salon sendiri. Saya memilih JPSM karena dia orang bilang ini kursus free kan. Kalau kita pergi Finas mesti kita bayar juga. Saya mengikuti kursus pembantu penyala pastry selama 6 bulan. Terdapat juga mantan pelatih yang telah berjaya membuka perniagaan sendiri, walaupun bermula dengan modal yang agak kecil. Setelah selesai menamatkan latihan
kursus di JPSM, saya telah berjaya membuka perniagaan saya sendiri yang terletak di Pekan Putatan atas bantuan kedua ibu bapa saya. Dan saya juga telah mengambil 2 orang pekerja yang mana merupakan mantan pelatih JPSM sendiri. Saya bekerja sebagai makeup artist dan hairstylist di Lahad Datuk. Dan selepas itu saya lebih senang untuk berdiri di atas tapak kaki sendiri, yaitu secara freelance makeup artist and hairstylist. Selepas tamat kursus JPSM, saya telah diterima bekerja di sebuah pusat kecantikan daerah Sandakan, Puri Ayu Beauty Center, sebagai terapis dan juga sebagai penolong tenaga pengajar. Saya lebih membantu mereka dari segi praktikal, contohnya cara yang betul untuk membuat facial, cara yang betul untuk make up, lebih more kepada praktikal daripada teori lah. Impian saya ingin menjadi tenaga pengajar yang profesional dan juga menjadi penceramah kecantikan profesional dan juga membuka spa sendiri. Satu kajian tracer study yang telah dijalankan pada tahun 2006 yang melibatkan 966 responden menunjukkan sebanyak 76,81% telah mendapat pekerjaan sepadan dengan kursus. Mengikut statistik, sebanyak 49,54% bekerja di bidang perhotelan, 18,18% bidang pertanian, dan 32,28% menceburi lain-lain bidang, sama ada di sektor kerajaan atau sektor informal. Melalui pameran ini, ramai masyarakat terutama golongan belia, murid-murid sekolah menengah telah mendapat. Sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat atau rakyat Sabah berkenaan JPSM khasnya, JPSM sering mengadakan pameran-pameran berkenaan latihan dan peluang kerjaya. Melalui pameran ini, rakyat terutama para belia bukan saja dapat mengetahui latihan kemahiran anjuran JPSM, tetapi para belia juga dapat mengetahui peluang-peluang kerjaya dari pelbagai agensi yang turut serta dalam aktiviti pameran JPSM. Kemudian dive master, pemandu penyelam. Saya datang ke pameran JPSM kerana suka tengok pameran-pameran yang diadakan macam kemahiran latihan, semua kolej-kolej ada. Itulah. Saya suka tengoklah tu pameran semua. Kalau ada yang berminat, saya masuklah. Pendapat saya pameran ini sangat baik kerana saya dapat membuat promosi produk saya di sini. Contohnya produk krepek pisang saya yang lahir daripada pertandingan Sabah Got Idea tahun lepas. So di sini menjadi satu platform untuk kami usahawan daripada SATA mempromosi barangan kami. Jadi itulah sebabnya peranan JPSM di sini sangat baik. Mereka membawa beberapa institusi bagian kemahiran untuk dipamerkan, dan di sinilah pelajar tersebut mempunyai suatu bentuk pilihan. Manakah satu bentuk peluang kemahiran yang mempunyai potensial yang sangat tinggi di pasaran kerja. Di sini, saya juga sebagai seorang, kami juga adalah sebagai college, dapat bertukar-tukar maklumat dan pendapat di antara satu sama dengan yang lain. Atas perancangan pentadbiran dan pengurusan strategi latihan JPSM yang cekap dan berkesan, maka secara langsung dan tidak langsung, JPSM telah mendapat pengiktirafan badan-badan profesional di peringkat nasional dan di peringkat antarabangsa. Dalam persidangan iAsia yang telah diadakan di Dubai, United Arab Emirates pada tahun 1995, yang berbahagia Datuk Gabriel William, pengarah BPSM, telah dipilih sebagai Presiden International Association of Schools and Institutes of Administration bagi tempoh 1995 hingga 1998. Lloyd's Register Quality Assurance, salah sebuah badan persijilan dan akreditasi kualiti antarabangsa yang beribu pejabat di London, juga telah memberi sijil pengiktirafan MSISO 9001
versi 2000 dan versi 2008 bermula pada 15 Ogos 2005 sehingga kini bagi skop persijilan penyediaan perkhidmatan latihan pembangunan sumber manusia bagi negeri Sabah, dan pihak mampu telah memberi pengiktirafan pada tahun 2003 kepada jabatan ini kerana telah melaksanakan sistem kualiti atau piawaian yang menepati MSISO 9002 versi 1994 bagi skop pendaftaran pengendalian latihan dan perkhidmatan pekerjaan. Dengan adanya persijilan ini, kita dapat membuktikan kepada pelanggan kita dapat membuktikan juga kepada stakeholders bahawa program-program yang kita sediakan kepada pelanggan itu semuanya adalah tersusun, sistematik dan berkesan. Sebenarnya pengiktirafan tersebut adalah satu cabaran baru bagi JPSM dalam meningkatkan keupayaannya, daya saing, serta kualiti program yang dilaksanakan. Apakah strategi JPSM dalam menghadapi cabaran ini agar misi JPSM tercapai menjelang 2020? Kita telah mengadakan bermacam-macam kursus in-house untuk keperluan pegawai-pegawai dan staf jabatan terus meneruskan program-program latihan teknikal dan juga kemahiran yang bertaraf SKM dan masih juga mendapat sambutan daripada lepasan sekolah menengah, mempelebanyakan kursus-kursus tajaan kita akan lantik lebih banyak training providers. Tidak lupa juga JPSM ini juga tidak lupa kepada orang-orang yang tidak bernasib baik. Kita ingin membuat satu lagi penambahbaikan yang berterusan tentang program-program latihan kemahiran yang sedia ada. Apakah kelangsungan JPSM selepas 2020? Sama-samalah kita nantikan. Yang pasti, hayat hari esok bermula hari ini. Untuk itu, JPSM hendaklah berusaha keras, bersungguh-sungguh, amanah, bertanggung jawab, dan tidak berputus asa. Seperti yang dikatakan oleh Maslow, seorang ahli pengurusan, jikalau satu-satunya yang ada hanyalah tukul, maka semua masalah akan dilihat seperti paku.